Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. أما بعد. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala diberikan diberikan kebaikan, diberikan kesempatan di atas segala limpahan nikmat yang kurnia yang Allah Taala kurniakan buat kita sentiasa dan setiap masa. InsyaAllah selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah SWT untuk kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu ini untuk kita sama-sama berkongsi tentang ilmu Allah SWT berkaitan dengan rukun qauli, bengkel rukun qauli. Alhamdulillah, jumpa balik 2 minggu miss. 2 minggu ke 3 minggu? 2 minggu. Diuji dengan kesihatan, kemudian baru dapat anak buah baru. Saya dapat anak buah baru, jadi saya berkhidmat dengan keluarga. Jadi alhamdulillah minggu ni kita dapat bertemu untuk kita habiskan silibus kita, pertemuan kita untuk bengkel rukun qauli. Jadi sebelum terlambat, jadi hari ini saya nak berkongsi tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan pasal yang berkaitan dengan rukun qauli. Okey, jadi rukun qauli, rukun atas rukun, iaitu syarat, syarat yang berkaitan dengan rukun qauli. Okey, saya ambil daripada kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, yang saya talaki dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad dan Al-Fadil Ustaz Sanusi. Kedua ustaz ini saya ambil melalui kitab ini, dan saya nak berkongsi sedikit tentang syarahnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita kenal pasti syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pada rukun qauli. Okey, jadi yang pertama untuk take note saja, takbiratul ihram. Rukun yang pertama iaitu rukun takbiratul ihram. Okey, ada 21 syarat yang menguatkan yang menguatkan rukun tersebut. Okey. Jadi di sini pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua kita dah berkongsi tentang ilmu makhraj huruf. Kemudian kita dah berkongsi tentang ilmu sifat huruf. Okey, jadi kita kuatkan lagi dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun qauli ni. Okey, ada 21 syarat. Dan alhamdulillah memang dah sedia maklum kita dah lakukan, cuma kita nak tengok balik sama ada dia sempurna ataupun tidak. Okey, jadi syarat yang pertama ditakbirkan dengan bahasa Arab, ditakbirkan dengan bahasa Arab bagi orang yang berkuasa dengannya. Okey. Kalau ada slide saya dah buka slide, tapi tak apa, tulis mesti dalam bahasa Arab, iaitu Allahu Akbar. Tak boleh ada dalam bahasa yang lain melainkan selain bahasa Arab. Okey. Bahasa Arab. Tengah. Okey, boleh Okey. Bahasa Arab. Okey. Okey, dan yang kedua, dan jika tiada diterjemahkan akan dia dengan barang bahasa adanya dia. Tak boleh ada bahasa-bahasa yang lain melainkan bahasa Arab. Itu je lah kalimahnya. Allahu Akbar. Okey. Okey.
Dan yang ketiga, lafaz Allah. Dan yang keempat, lafaz akbar. Okey. 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 Yang kelima, dan di antaranya tertib keduanya. Tak boleh akbar Allah. Dia mesti Allah dan mesti akbar. Itu tertibnya. Okey. Dan yang keenam, okey, dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Okey. Takbiratul ihram. Okey. Ni nanti saya foto statekan ni. Dia ada, saya tak bawa. Okey. Yang ketujuh, dan ketiadaan mad akan hamzah lafaz Allah. Okey. Di sini. Okey. Di kat sini tak boleh ada bacaan mad. Okey. Jadi ilmu yang kita nak guna pakai adalah huruf hamzah. Ni hamzah wasal. Okey, jadi makhraj hamzah. Okey. Jadi selalunya untuk masalah dalam sebutan Allahu akbar. Jadi ini rukun yang keberapa? Syarat yang keberapa? Syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh dah bermula pada lafaz. Jadi lafaz yang pertama kita tengok ada huruf hamzah, ada huruf lam, ha, ada huruf hamzah, kaf dengan ba dan ra. Jadi di sini kesalahan yang nyata tanpa sengaja. Kalau ni huruf hamzah. Okey, huruf hamzah. Jadi dekat sini ilmunya yang pertama makhraj. Yang kedua sifat, kemudian harakat. H. Ni apa dia? Makhraj. S sifat. Yang pertama, yang kedua, kemudian harakat. Yang ketiga. Jadi di sini bila kita tak buat yang pertama di sini tempatnya, kalau makhraj yang pertama ni di sini, okey. Contoh, di sini sifatnya, okey. Yang pertama kita dah kongsi. Nombor 1, dia ada angin ke tak ada angin? Dia tak ada angin. Jadi tak boleh baca Allah. Tak boleh berbunyi angin. Okey? Jadi dia tak ada angin. Yang kedua, okey, dia adalah tertahan suara. Jadi pertama kena tertahan. Kemudian suaranya gear petak. Ingat tak lagi? Ada petak, kadang-kala dia berangin, kadang-kala dia tak ada angin. Yang kedua, kadang-kadang tertahan, kadang-kadang terlepas, kadang-kadang di antara. Jadi huruf hamzah ini, huruf hamzah ini selalunya kalau kita tak jaga makhraj, kita akan baca Allah. Nampak? Okey, bila nombor 2 ni yang masalah. Allah. Jadi kalau nak tahan pada makhraj, hati-hati. Kena tahan dulu. Cuba sekali lagi. Sekali lagi. Okey. Sekali lagi. Okey, jadi itulah penyelamat bagi lafaz hamzah pada kalimah Allah. Tiada mad. Bila ada mad di sini, dia dah jadi mad badal. 2 harkat. Betul atau tidak? Bila Allah dah jadi 2 harkat. Jadi hukum tajwidnya boleh dikatakan bacaan mad badal. Jadi di sini kalau Allahu akbar, maknanya dah bukan Allah Maha Besar. Dah jadi satu persoalan dah. Allah Maha Besar. Jadi macam itu. Jadi di sini hamzah ni tak boleh ada bacaan mad. Jadi nak selesaikan masalah, jadi hamzah ni kena jaga baik-baik. Sebab hamzah ni dia suka duduk dekat awal kalimah-kalimah yang besar, macam Allahu akbar, Assalamualaikum. Jadi Allah, cuba Allah. Tekan dulu. Buat kerja yang pertama ni, tahan makhraj betul-betul.
Ni saya buat gini, bunyikan. One, two, three. Nak beri salam, Assalamualaikum. Nak istighfar, Astaghfirullah. Faham? Astaghfirullah tak boleh. Sama juga macam takbir. Jadi lepas ni kalau nak takbir, selalu imam kita jaga sangat kalau perasan. Allah, Allah. Tertahan pada suara. Jangan tahan macam gini. Tahan tak boleh juga. Tahan. Ingat, ada dua kerja. Yang pertama tertahan, jadi suaranya gearnya petak. Jangan tak boleh. Tahan dah tahan, tapi suaranya gearnya pakai gear bukan selain petak. Allah tak boleh juga. Jadi hati-hati kerana dia mengubah makna. Okey, sifatnya makhraj dah betul, suaranya dah bagus, harakatnya jaga. Cuba. Jadi masalah ini berlaku pada syarat yang nombor 7. Okey, hati-hati. Okey, jadi kita ada ilmu makhraj dengan sifat. Makhrajnya ingat jangan baca berain Allah, tak boleh, kerana dia huruf yang tiada angin, huruf jahar. Okey, yang kedua, dia ni syiddah ke rahawa ke tawasud. Jadi dia syiddah, tertahan suara. Tertahan kuat pada makhraj, suaranya dibawa macam mana? Tertahan suara. Okey, itu masalah tu dah settle, huruf hamzah. Okey, itu yang pertama. Yang ketujuh. Okey, nombor 8. Dan tiada mengugur akan hamzahnya akbar. Ada dua hamzah. Jadi kat sini, okey, kita bunyikan sama. Okey, cuba sebut Allah. Semua sekali sebut sampai habis. Saya tengok. 1, 2, mula. Allahu Akbar. Okey, dekat sini, ini saya standby dulu di sini Okey. Sekarang ni nombor 8, jangan digugurkan dan tiada menguatkan hamzah akbar. Yang pertama jangan Allahu Akbar. Okey, kat sini sebenarnya masalahnya pandang pada ha ini. Okey, sebenarnya kita dalam tajwid kita memberikan huruf-huruf hak dan mustahak huruf-huruf yang kita nampak. Sekarang ni ada huruf alif, lam, ha, alif, ka, ba, ra. Jadi hamzah ni pun sama. Jagakan dia punya makhraj M, S dengan H. Okey, jadi akbar. Cuba. Akbar. Tahan dulu. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, jadi di sini dua hamzah ni nak kena jaga. Okey. Okey. Pakai ilmu yang hamzah yang tadi yang saya tunjuk tu. Okey. Okey, jadi yang ke-9. Dan tiada mat pada ba akbar. Allahu Akbar. Ni. Hati-hati. Tiada mat pada ba. Allahu Akbar. Tak boleh. Jadi bacaan ni macam mana yang sebenar? Ba-nya satu harakat. Allahu Akbar. Cuba. Allahu Akbar. Akbar. Okey, jadi kat sini ba ni siapa? Okey. Ba. Ba. Okey. Supaya kita tak baca panjang sini, kan mengubah maknanya. Bar. Okey. Jadi ba ni siapa? Ba ni ada M, ada S, ada H, M, satu B, B rapat. Okey. Kemudian S dia tertahan. Okey, S. Satu tak ada angin. Yang kedua tertahan suara. Okey. Tertahan suara. Bar. Cuba. Bar. Lagi. Bar. Okey. Tertahan suara. Okey. Nombor 10. Ketiadaan tasdid akan dia. Okey. Ni tak ada bacaan tasdid
Ni tiada. Baca dia. Allahu Akbar. Nampak tak? Macam mana kita nak tahu? Bagaimana kita nak tahu huruf ba ni ada tasydid ke tak ada tasydid? Okey, saya beritahu rahsia ilmu sabdu. Ilmu sabdu ni sebenarnya dalam keadaan ba-nya itu, okey sekarang ba. Ba bibirnya rapat. Bibir rapat untuk tanda baris mati dengan baris mati dan baris harakat. Biasa ba. Cuba. Tapi kalau kita tekan sikit dalam kiraan dua jari, ba, itu tandanya dia dah baca tasydid. Allahu Akbar, itu dah ada bacaan tasydid. Jadi baca gini, senang cerita. Semua huruf-huruf yang ada tanda sabdu, bila kita tekan pada kiraan dua harakat beratnya, itu dikira bacaan bertasydid. Hati-hati. Okey, jadi bacaannya Allahu Akbar. Bar. Jangan Allahu Akbar. Okey, dekat situ boleh dikesan bacaannya bercak. Jadi hati-hati di sini. Jangan ada bacaan mat. Kalau bar itu selalunya berlaku dengan keadaan masuk niat tu. Jadi hati-hati jangan dipanjangkan pada mat dan tiada tekanan kuat pada bibir. Rapat bibir tu betul, tapi jangan ada tekanan dalam tempoh dua rakaat. Jangan ada tekan. Okey. Kalau contoh kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baca macam ini, saya pakai satu jari ke saya pakai dua jari? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil ra dengan ba kan? Tengok ba saya Alhamdulillahi Rabbil alamin. Satu. Ba dekat Rabbil alamin ada sabdu tak? Okey, kalau nak baca Rabbil alamin macam ini. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Bil alamin. Jadi dengan keadaan kalau nak kira dapat dua. Kalau tekan sabdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah. Okey? Faham tak setakat ni? Boleh? Okey? Jadi hati-hati, tiada bacaan sabdu pada bacaan huruf ba. Okey. Dan boleh mengubah maknanya. Okey? Okey. Allah Maha Besar dan Besar. Okey. Okey. Kalau kita tengok pada yang ke-11 dan ketiadaan menambah waw pada waw yang mati atau yang hidup, jangan di antara dua kalimah. Okey, tengok sini. Okey. Tiada penambahan waw. Okey. Waw mati. Dalam bacaan okey, ini yang berlaku. Okey. Sengaja ataupun tidak sengaja. Okey, ni waw. Jangan dia ada waw mati ataupun waw yang hidup. Allahu Akbar. Nampak? Allahu Akbar. Macam mana nak tahu ada huruf waw? Bila dia ada kemunculan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Hu. Panjang bacaan hu. Okey, dua harakat. Tu maksudnya Allahu. Jadi di sini yang tadi saya dengar hu-nya tu, cuba baca sekali lagi. 1 2 mula. Allahu Akbar. Okey, di sini kesalahan hamzah ni ketara. Okey, daripada tadi Okey, tengok. Allah. Okey. Kesalahan hamzah. Okey, tengok. Kita tengok huruf ha. Tengok Allahu. Okey. Hamzah ni siapa? Okey. Hamzah ini tengok. Yang pertama M. Dekat mana tempatnya? Hamzah ha. Di sini tempatnya. Di sini tempatnya. Okey. Kemudian S. Okey, sifat yang satu dia adalah huruf yang ada angin. Yang kedua, tertahan ke terlepas?
terlepas suara. Okey. Ya, Hamad. Okey. Kemudian yang ketiga, dia nipis ke, dia suaranya terangkat lidah ke tidak? Tak terangkat. Lidah tidak terangkat, tak angkat. Okey. Nombor 4, okey, lelangit terbuka. Okey, nombor 5, dia adalah huruf yang jauh. Okey, nombor 6, okey, ada tambahan. Okey, hurufnya suka hilang-hilang. Okey, Allah dia adalah khafa, iaitu samar. Ni sifat khafa. Tambah tu. Sekarang ni yang ini yang kena alert. Allahu akbar. Allahu. Okey, sekarang ni saya betulkan di sini. Angin dah ada tadi. Sebab ada Allahu. Yang tak ada adalah nombor 2, terlepas suara. Terlepas, dah lepas. Dah lepas, terlepas. Tetapi suara dibawa petak. Sedangkan terlepas kena bawa bulat. Hu. Cuba. Hu. Allahu akbar. Dengan adanya suara yang terlepas, jangan bawa petak. Tadi terbawa petak. Allahu. Nampak? Ada angin tetapi dibawa petak. Allahu dengan Allahu. Mana yang lembut? Allahu dengan Allahu. Okey, yang ini kena hati-hati. Kerana dengan keadaan kita jaga nombor 2 ni, yang samar akan jadi zahir. Ikhfa dengan izhar. Jadi ini patutnya dizahirkan. Walaupun sifat dia adalah sifat menghilang, samar. Jangan pakai sifat je, kena ada lawan. Zahirkan dia. Allahu akbar. Cuba sama-sama. Okey, tak boleh. Mana boleh okey, tak apa, hati-hati, betul. Ini bagus untuk kita. Ingat contoh kita nak panggil ayah. Ayah ke nak panggil ayah? Satu dia mula ayah. Sekali lagi okey, kalau saya buat macam ini, itu apa dia? Tahan. Kemudian lepas petak. Sini tahan, sini lepas. Satu mula lagi. Pastikan macam itu. Lagi. Hati-hati. Tadi Allah. Itu yang biasa berlaku. Ni masa nampak tak? Berapa harakat dah? Dia sedangkan dia berapa harakat? 1. Cuba. 1, 2, 3. Allah. 1, 2, 3. Allah. Cuba. Allah. Jangan hu gitu. Okey, ikut saya. Allahu akbar. Cuba. Allahu akbar. Lepaskan betul-betul. Kat sini hu, kat sini petak, kat sini petak, di sini bulat. Allahu akbar. Ingat hu, kalimah Allah ni kuatnya di sini. Dia Allahu akbar. Hati-hati, kita takbir ratu ihram. Takbir atau yang masa angkat takbir, segala perkara-perkara yang haram semua terputus. Betul tak? Ni angkat, buang semua hal-hal dunia. Allahu akbar. Betul? Jadi Allahu akbar. Cuba. Allahu akbar. Kita kontrol. Kan kita memandu suara. Kita pandu, jangan kita memandu pada kalimah. Kita pandu pada huruf-hurufnya. Hati-hati. Contoh kita, imam dah takbir, kita pun, kita buat apa ni? Tahan. Untuk hamzah. Menamakan kita dah standby mode dah. Allahu akbar. Cuba. Allahu akbar. Masya Allah. Latih baik. Jadi hu tu lembut. Ingat, jangan dibaca hu gitu. Walaupun ingat, angin kita dah keluar dah. Angin tak ada masalah. Okey, jarang huruf ha tiada angin. Tapi tiup angin secara petak ke bulat?
secara bulat. Sebab Rokhawah ni hurufnya terlepas dengan lembut dan sempurna. Allahu, kontrol, hu akbar. Sekali lagi, Allahu akbar. Nampak? Hu akbar. Hu akbar. Ini dah standby dah. Ingat bila kita jaga ni, waw tak akan ada. Bila kita jaga hamzah, huruf ha simpul ni, huruf waw tak akan wujud. Tengok Allahu. Nampak tak ni? Hu tahan kan? Lepas bulat ada p ya. Kat situ kita dah mula jaga dah. Ya. Okey, jom kita jalan ikut huruf. 1 2 3. Allahu akbar. Bagus. Okey, hati-hati. Okey, jadi kat situ ingat Allahu akbar. Jadi kalau nak berzikir, hati-hati lah. Jangan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak tak? Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, hati-hati, jaga huruf-huruf dia. Okey, itu yang ke-11. Okey. Yang ke-12. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah, dan Allah Maha Besar. Wallahu akbar. Jangan dibaca, sebab apa muncul wallah, mulutnya tak jaga. Ingat kalau baris atas, ini ilmu untuk baris atas pula. Ilmu baris atas, mulutnya macam mana? Tutup semua sekali, buka. Pastikan masa nak sebut Allah, ini ilmu baris atas. Ni hamzah wasal, bila dia pada pertemuan pada apa? Pada awal-awal bacaan, dia alif lam ta'rif boleh dibaca dengan baris atas, betul. Jadi baris atas, ilmu baris atas ada dekat bibir kita. Baris atas, ingat, bila kita baca Quran, mulut baris atas semua sekali tutup, buka. Ini mulutnya. Jadi tak perlu wallah. Bila muncung, kita tak ada, jangan adakan huruf wa kat depan. Dengan masalah kita tak kata ada huruf waw, tapi mulut kita muncung, wallah akan terjadi. Dan Allah Maha Besar. Jangan tambah. Jadi tutup Allah. Kita dalam keadaan kita sembahyang, kita dah niat, kita dalam keadaan kita nak takbir. Nampak mulut? Ni mulut baris atas. Allahu akbar. Okey? Okey, jaga. Itu mulut baris atas. Jangan wallahu akbar. Hati-hati, itu huruf waw. Dan bunyi tu sengaja atau tak sengaja, dia melibatkan huruf. Huruf apa? Kalau muncul huruf waw. Jadi ahli tajwid akan mengatakan itu ada penambahan huruf. Okey, bila ada tambah huruf, ada tambah makna. Okey, hati-hati. Okey? Ini walaupun dia macamnya akbar, walaupun dia tertahan macam gini, dia ada melibatkan makna. Besar, 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 berganda. Adakah Allah Maha Besar tu tak cukup besar nak sampai nak gandakan? Faham? Sama juga macam mat. Bila bertambah alif, bar, dah bukan Maha Besar maksudnya. Dah maksudnya tak, dah bar, satu bekas yang besar. Bar, Allah bekas yang besar, bukan? Betul. Okey, jadi hati-hati. Dia semua melibatkan makna. Okey, penuh menambah huruf, menghilangkan huruf dan mengkurangkan huruf. Tambah, kurang, ganti huruf. 3. Masalah dekat sini adalah kalau perasan ada penambahan huruf. Ada menambah huruf, ada menambah huruf, ada kurangkan huruf dan ada ganti huruf. Okey, hati-hati. Okey. Allahu akbar. Okey, itu adalah masalah syarat-syaratnya. Untuk yang nombor 12. Okey, nombor 13. Dan ketiadaan menukar hamzah dengan huruf waw. Inilah tadi. Semua hamzah ini jangan ditukarkan dengan huruf waw. Allahu akbar. Okey, ingat ini berlaku. Kita orang Johor. Orang Johor mulut kita bulat-bulat. Allahu akbar. Allahu akbar. Hati-hati. Allahu akbar. Ada. Allahu akbar. Ada. Benda ni berlaku. Walaupun kita tak buat, tapi hati-hati. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan ada.
La ilaha illallah wallahu akbar. Hati-hati. Semuanya kesalahanmu mulut. Okey, hati-hati. Jangan jadi kat sini untuk ilmu kita hamzah boleh tukar jadi wow. Hati. Ambil ilmu ni nanti murajaah dekat bacaan Al-Quran kita. Alif boleh tukar jadi wow sebab ni tak ada beza banyak. Tutup mulut, ini baris atas dengan mulut bulat. Hati-hati. Separuh bulat, mulut separuh bulat kan adalah huruf waw yang berbaris atas wah. Hati-hati. Okey. Itu nombor yang ke-13. Okey, nombor 14. Tak ada menukar kaf akbar itu dengan hamzah. Allahu akbar. Okey. Jangan ditukarkan kaf ini kepada huruf hamzah. Allahu akbar. Ni hamzah. Okey. Allahu akbar. Okey. Jangan ditukarkan huruf kepada huruf hamzah. Allahu akbar. 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 Cuba. Okey. Sini huruf kaf mati, sini dia punya sifat dia. Latih Cuba 1 2 3. Sini jangan keluar angin dulu. Sini kaf yang mati sempurna. Bunyinya macam gini. Nanti dulu. 1 2 3. Okey, lagi sekali. Nanti jangan keluar angin lagi. Yang sini jangan ke. Angin saja dengar Cuba. Okey, apa? Nanti dulu. Ini bunyi yang nombor 2. Okey, mati bunyi mati gini. Cuba. Cuba. Okey, yang sini bunyinya Okey, cuba tengok tangan saya. Saya jalan dulu. Yang ni 1 2 3. Bagus. Ni latihan. Tengok jangan ke. Kalau ke ada suara dengan angin. Tengok 1 2 3. Rapatkan. Rupanya 2 dalam sah. 1 2 3. Kalau pecahkan 1 2 3. Senang. Mula satukan dia, keduakan dia. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Baru dapat kualiti dia. Nanti nak azan Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak tak? Kan kita pandu suara. Jom. 1 2 3. Rasa Jom kita buat. Allahu akbar. Lagi. Allahu jahuak. Baru cerita. Jadi ulama kita susun benda yang berlaku. Tapi tak apa. Okey, apa yang salah kat situ? Terbabas kat hu. Okey, hu tu bawa lembut. Saya jalan. Selamat tak? Saya jalan atas huruf sampai sini agaknya selamat. Allahu akbar. Cuba. Allahu akbar. Ni okey, jawab dia. Allahu akbar. Okey, sama-sama 1 2 3. Lagi.
Kita ingatkan ak tu satu, rupanya dua dalam satu. Macam mana nak dapat kualiti hamas tu? Kena mati sempurna. Allahu Akbar. Cuba. Allahu Akbar. Masya Allah, bagus. Jadi takbir kita takbir yang sempurna. Jadi dengan keadaan kita tengah memutuskan segala perkara-perkara yang kita haramkan dalam solat kita, dengan takbir menyebut nama Allah, dalam keadaan kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? Takbiratul ihram. Benda yang haram itu semua kita putuskan. Allah saja akbar. Okey? Takbiratul ihram. Okey. Huruf kaf, jadi kat situ jangan Allahu akbar. Okey? Allahu akbar. Okey. Nombor 15. Dan ketiadaan memanjangkan alif yang antara lam dan ha. Lam dan ha. Okey. Lebih daripada 14 harakat. Lam dengan Allahu Akbar. Jangan lebih. Tapi tak adalah tu kan. Allahu Akbar. Dekat sini je. Okey, jangan lebih kan, tinggal lebih pada 14 harakat. Lafaz Allah tu panjangnya. Okey. Mudah. Okey. Nombor 16. Dan ketiadaan diam yang panjang antara dua kalimahnya, iaitu diam yang lebih daripada kadar bernafas, dan penat atau diam yang pendek yang dikosat dengan dia memutuskan akan takbirnya. Okey, jadi tak boleh terputus di antara Allahu Allah Akbar. Okey, tak boleh Allah Akbar. Tak boleh tak boleh berhenti di antara, tak boleh diamkan diri di antara kalimah Allah dengan Allah. Ada bunyi lagi. Tak boleh. Okey. Hati-hati. Allahu Akbar. Ini kita ada ni kan. Jangan Allah Akbar. Jangan berhenti yang lama. Okey. Okey, nombor 17. Dan memperdengarkan akan dirinya dengan semuanya huruf-huruf yang ada. Okey, ingat, kita yang sebut, jangan suruh orang lain dengar. Kita yang sebut, kita kena pastikan ada hamzah, ada lam bersabdu, ada ha, ada hamzah, ada ak, ada ba, ada ra. Jadi masa kita tengah takbiratul ihram tu, kita sendiri kena dengar bacaan kita. Sebab kita ada ilmu tajwid. Jadi Allah. Kalau kita seorang-seorang, Allahu Akbar. Cuba sama-sama. Allahu Akbar. Ayuh, sekali lagi. Allahu Akbar. Allah, yang maksudnya Allah, tak boleh 14 sampai lebih 14 rakaat aku kat situ. Allah, itu okey, tak boleh lebih. Jadi sama-sama 1 2 3. Allahu Akbar. Okey, jadi kesemua huruf-huruf yang ada pada kalimah Allahu Akbar masih didengari oleh telinga. Okey. Okey. Okey, jadi pada kadar makmum bunyinya, okey, yang lelaki. Okey, saya imam. Allahu Akbar. 1 2 mula. Kuatnya. Itu bunyi imam yang punya. Okey, kalau makmum, kalau imam begini. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Cuba Kalau kuat nanti saya tengok nombor berapa. Allahu Akbar.
Macam ada kurang angin je. Okey, dengarkan sini Yang saya, okey, masa tengah buat, saya jadi orang nombor 2. Nombor 1 siapa yang kena dengar? Sendiri kena dengar. Ingat, kemahiran pendengaran sendiri, walaupun ramai-ramai, sendiri kena dengar. Ada tak kalimat huruf-huruf itu? Okey, sekarang ni buat nada yang macam tadi, nanti betul. Imam. Allahu Akbar. Satu huruf mula. Turun lagi satu mata. Satu saya mula. Allahu Akbar. Kekuatan itu turun satu mata lagi. Turun satu, mainkan suara. Allahu Akbar. Bacaan dia ganggu tak? Okey, sekali lagi Allahu Akbar. Ak tu comilkan sikit. Allahu Akbar. Tenang, angkat dia tabir. Buat originalnya. Saya dulu Allahu Akbar. Pakai ini masa solat berjemaah. Okey. Kan ada orang belakang imam, itu hak makmum. Perempuan. Okey. Allahu Akbar. Okey. Buatnya. Tahan sikit, turun satu mata lagi. Ni berjemaah. Nanti saya setting. Nanti pakai macam mana? Allah, imam kena steady, kena pakai 5 punya. Allahu Akbar. Turun satu mata lagi. Macam ginilah. Senang je. Saya laki punya suara, apa yang tak boleh? Boleh. Tengok sini. Saya suara laki pun kuat, pandai suara perempuan mana? Saya imam. Ni perempuan tau. Allah, takkan perempuan pakai imam pakai perempuannya? Orang tengok. Allahu Akbar. Nanti saya lah perempuan. Macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti tak dengar. Apa tak dengar? Tana dengar tak? No. Tana tak dengar tapi saya bersuara. Tengok sini. Allahu Akbar. Macam itulah perempuan punya. Ini kalau tak tahu perempuannya macam mana tahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah bunyi macam itu. Okey, jom sekali lagi. Allah. Perempuan punya lalu kan? Ramai-ramai. Allah. Hamas tak boleh. Allah. Okey, kita perempuan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, itu perempuan punya kan, ada suara, ada angin, ada berbunyi. Sekali lagi, saya imam, tapi imam bergerak. Allahu Akbar. Tapi kena jaga mana ada ak. Tu yang makhraj nak kena jaga. Hati-hati. Allah. Ni saya perempuan. Allahu Akbar. Kena pandu suara. Jangan mentang-mentang boleh berbunyi, dia pun Allahu Akbar. Mana ada ak pula. Akbar. Lelaki cuba. Ni lelaki punya. Allahu Akbar. Itu lelaki punya. Perempuan punya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan ada settle. Itulah perempuan punya. Ganggu ke sebelah? Mana? Berbunyi tak? Kan dengar takbirnya tu, okey. Tapi kalau seorang-seorang, hatilah nak kuat.
Tapi kalau berjemaah, itulah bunyinya, nadanya. Kalau sini pakai 2, sini pakai imam pakai 5. Tadi masa first ayahnya pakai nombor 3 kuat sikit. Tu yang saya kata turun satu mata, dapat nombor 2. Sampai bacaan tahiyat akhir bacaan macam itu. Okey, cuba baca suratul Fatihah. Okey, cuba sama-sama. Imam yang perempuan satu, yang lelaki 2. Imam Allahu Akbar. Ada orang lah kat masjid rupanya. Itulah aura solat berjemaah yang saya pelajari. Okey, ada. Maksudnya jangan Allahu Akbar macam tak ada orang. Okey? Okey, at least lelaki. Okey, subuh semuanya ikut Okey, nadanya dah dapat 2-1. Okey? Jadi Fatihahnya berbunyi. Okey, tahiyatnya berbunyi. Salamnya pun berbunyi. Tapi biasanya Allah dia macam ini. Biasanya Allah yang berbunyi, akbar tak bunyi. Fatihah bismillah. Alhamdulillah. Sikit ada, kadang tak ada. Sikit ada, kadang. Lepas tu yang best sekali, tahiyat tak berbunyi, lafaz salam berbunyi. Assalam. Lepas tu dia tenggelam balik. Itu tak boleh. Dia kena dua saja, satu saja. Itu perlu dilatih. Tadi dah dapat dah, tinggal latih saja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lelaki, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi imam tahu kita punya waladhdallin tu sampai ke tak. Jadi baru imam boleh baca surah. Jom. Okey. Jadi okey, nanti ending kita sangat cantik. Nanti kita akan buat solat 5 waktu tu. 5 rukun tu Okey. Jadi nombor 6 nombor 17 dan nombor 18, betul? Dan masuk waktu dan padahal menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram buat time solat. Okey. Kalau takbir selain daripada takbir bukan solat, itu bukan takbiratul ihram. Okey. Takbiratul ihram hanya ada pada solat yang menghadap kiblat. Okey. Okey. Jadi nombor 19. Dan ditakbir akan dia kemudian daripada takbiratul ihramnya imam dan makmum. Imam dulu kemudian makmum. Okey, contoh. Imam Allah, kita pun Allah. Hak imam punya, hak makmum lepas imam. Okey. Jadi imam ketua jalan dulu, kemudian baru kita. Takbirnya itu tak boleh imam belum akbar kita pun Allah. Biasa jangan. Jadi itu syaratnya. Okey. Nombor 20. Dan ketiadaan berpaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Okey. Last sekali 21. Dan wajib di muqaranah, artinya disertakan akan niat sembahyang itu dengannya. Okey, di muqaranahkan. Allah Maha besar. Tadabbur kan Allah apa? Akbar apa? Tadabbur. Allah besar. Besar yang bagaimana? Besar akan keagungannya. Takbir Allah. Supaya dengan keadaan muqaranah tu, bila kita ada tadabbur pada lafaz Allahu Akbar, jadi kita ni tiada. Allah. Bila kita dapat muqaranah, bila kita dapat tadabbur, jadi masa dalam keadaan kita ingat takbir ini ada simbolik kita buang ke belakang segala kunci kereta, anak belum susu, apa-apa. Bila solat semuanya tak ada. Yang ada antara kita dengan itu takbir ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Tu tadabbur masa lafaz Allah. Jadi masa takbiratul ihram jangan ada niat sangat. Selain tu kena ada tadabbur Allah dengan akbar ni sekali. Okey. InsyaAllah. Okey.
Jadi itu yang syarat 21 pada lafaz Allahu Akbar. Okey. Di sini ada sabdu dengan beratnya berapa jari? 2. Yes, itu ilmunya. Allah berapa tu? Allah. Berapa? Allah. 1. Jadi kalau 2, 1, 3, Allah. Lagi Allah. Lam nombor 5. Allah. Allahu. Cuba. Allahu. Wah, okey, sujud. Jadi imam dan penutup. 1, 2, saya imam dulu Allahu Akbar. 1, 2 mula. Oh, pakai yang masing-masing punya. 2, 1. Okey, saya kat tengah. Ya. Yeah. Okey. Allahu Akbar. Aywa, alhamdulillah. Okey, gol 1. Okey. Kemudian jom kita pergi sikit pada suratul Fatihah. Okey, sebenarnya selalu saya suka syaratnya dulu, tapi kita terus kepada praktik sikit. Okey, suratul Fatihah. Nanti kita punya penutup ada yang best tu ada seorang-seorang punya tu. Bila kita dah dapat sepakat bunyi 2, kita dah dapat sepakat bunyi 1, bunyi dah dapat dah. Ustaz, nak ambil individu punya kesalahan pula. Nanti ada satu-satu. Ni tak ramai ni, boleh. Last season nanti, habis penutup, saya sudi duduk depan ibu-ibu, dibacakan semua tu dengan tajuk yang betul. Nanti saya dengar pembacaan seorang-seorang. Boleh? Nak tak? Boleh, insyaAllah. Okey, jom kita ambil syarat dulu pada suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Okey. Macam saya beritahu tadi ibu-ibu, okey, minta maaf atas syarahnya yang kurang. Okey. Banyak yang boleh disyarahkan sebenarnya, tetapi saya fokus kepada rukun qaulinya. Kalau ada rezeki, kita ada pertemuan lagi ke atau jumpa di luar ke, selalunya saya akan buat bengkel syarat. Ada cerita-ceritanya lagi. Tak apa, kita ambil yang dia punya yang basic-basic insya-Allah. Okey. Suratul Fatihah ada 10 syarat. Ambil syaratnya dulu. Okey, pasal pada suratul Fatihah. Apa pasal yang ada pada suratul Fatihah ni? Syaratnya ada 10. Okey, pada dalam rukun qauli suratul Fatihah. Okey. Yang pertama, bermula membaca suratul Fatihah itu dengan 10 syarat. Yang pertama, dibaca akan dia dengan bahasa Arab. Okey, itu bahasa Arab. Okey. Kita nak tanah kena dalam bahasa Arab biar ada kesatuan yang satu dalam kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua nak kena, kalau baris imam nak ada mentang-mentang dia Jawa, imam pandai bahasa Arab, jadi dia tunjuk bahasa Arab. Jadi yang lain pun nak tunjukkan bahasa masing-masing. Yang Cina pun Allah gedilah, ini nak tunjukkan bahasa masing-masing. Jadi tak ada kesatuan dalam solat tu. Yang ada bahasa Sepanyol pun dia nak beri faham Allah Maha Bersatu dalam bahasa Sepanyol. Jadi bahasa Arab ni salah satu sudut syarahnya nak beritahu bahasa Arab itu tak nak kena pandai supaya ada kesatuan dalam solat rahsia. Salah satu rahsia solat, apa yang ada kita boleh belajar kesatuan. Semua sekali kena bahasa Arab. Okey. Nombor 2, dengan tertib antara segala kalimah-kalimahnya. Okey, minggu depan saya kena bawa. Okey, tertib antara segala kalimah-kalimahnya. Okey, macam kita tambah sikit Elias. Okey, dengan tertib di antara hurufnya. Semua huruf-huruf. Kalau pada kalimah nanti dapat 33 kesalahan je. Nanti dapat 27 kesalahan yang famous. Kita ada 147 sekali kita jaga. Ingat kena jaga tertib huruf-huruf. Sebab kita berjalan atas kalimah ke atas huruf? Atas huruf-huruf. Ingat, ibu-ibu, kita ada satu ilmu yang kita dah kongsi pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Suara itu berjalan dengan 3 gear, petak ke, bulat ke, lengkung, di atas jalan-jalan huruf. Jadi kita nak baca suratul Fatihah ke, kita nak memberikan hak-hak dan mustahak huruf-huruf yang ada dalam suratul Fatihah. Itu sebenarnya yang lebih sempurna. Apa dia, Bu? Kita memberikan hak-hak dan mustahak huruf-huruf yang ada dalam
suratul Fatihah, ataupun semua sekali huruf-huruf yang ada dalam rukun-rukun qauli, itu lebih tepat. Okey. Nombor 3, okey, muallad padanya, okey, berturutan. Okey, berturutan. Muallad. Nombor 3, muallad. Muallad berturutan. MUWALAT, berturutan. Bila tertib tu ikut turutan. Lagi. Okey, 4. Memelihara akan segala hurufnya daripada makhrajnya. Tu ilmu dah ada. Nampak huruf, ilmu pertama ilmu M. Tu betul, kita dah ada dah. Jadi pernyataan panjangnya kena jaga huruf-huruf semuanya dengan makhrajnya. Ingat, kita nampak huruf, kerja kita bukan huruf tu, kerja kita M. Nombor 2 S. Nombor 3 H. Jaga je tu. Jadi dalam satu huruf ada 3 in 1. Kalau harakat tak adalah, ada 2 in 1. Nampak huruf ada berapa ilmu? 2. Ilmu makhraj dengan ilmu sifat. Ibu, kalau saya keluarkan huruf ni, contoh ni, kalau saya keluarkan huruf ni, kita tahu ba, ilmunya apa? M dengan S. Bu, ni huruf ba, kita tahu banyak, tapi ilmunya apa? M, S. Makhraj dengan si, nampak huruf satu, rupanya 2 dalam. Jadi bila nampak huruf, jangan sebut ba je, kena pergi ba. Nampak tak? Okey, sebab kat sini nanti kalau saya buka suratul Fatihah, kesalahan pertama adalah pada huruf ba. Tengok saya, saya tak jaga M dengan S, sedangkan kita ada ilmu. Tengok Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tutup mulut saya, tengok. Bismillah, nampak tak? Sebab saya tahu ba gitu je. Tapi sekarang kita tahu M dengan M apa M? S apa S? Jadi nampak huruf MS, nampak huruf MS, nampak huruf, supaya ingatan M. M itu pergi, keluarkan dia. S tu nanti sifat-sifatnya keluar. Jadi nak sebut Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah. Nampak tak? Saya tahu tempatnya tutup bibir. Jadi macam itu. M penting dengan kita. Okey, jadi kat situ. Okey. Bismillah. Bawah ada huruf bab. Kalau tak, ismi bunyinya nanti. Okey. Okey. Jadi kat sini huruf takbiratul ihram fasal. Okey. Suratul Fatihah. Okey, baca suratul Fatihah. Okey. Jadi memelihara akan segala huruf dengan makhrajnya, iaitu 141 huruf. Itu kalau tak ada alif, ambil semua, kita jaga semua. Sejuk ingat, kita jaga semua huruf. Ada kata 141, tulis 149, terus settle. 147 betul, 49 betul, 40. Ada yang kira alif, ada yang tak ada kira alif. Dan tiada, okey. Dan kalau tak dikira sabdunya, 141. Alif yang Maliki Yaumiddin tu ada Maliki Yaumiddin, kan ada alif kecil kan. Kalau dia tak kira alif tu, dia tak kira huruf sabdu, jadi 141. Tapi kalau alif tu dikira, sabdu dikira, jadi 147. Jadi kita jaga semua huruf. Okey, alhamdulillah. Ada ilmu syarat yang nombor 4 ni, alhamdulillah. MS harakat, MS harakat, MS harakat, syiddah mati, insya-Allah. Okey. Ambil yang nombor 5. Sebab nanti minggu depan kita punya suratul Fatihah, macam bengkel suratul Fatihah kita buat. 1 jam lebih ni suratul Fatihah minggu yang kedua. Okey. Okey. Memelihara segala tasydidnya. Okey. Daripada perkataan ni, daripada kita nak berbagi ilmu ni, bila nak baca Al-Quran, tolong jaga tanda mati dan tanda sabdu. Okey? Selain kita tengok huruf, kita jaga, keluar pergi M, keluarkan S, main harakat. Tolong tanda mati dan tanda sabdu tolong dijaga, kerana dia kelihatan matang dekat situ. Jadi kita ada ilmu. Ibu, tanda mati 1 kiraan, tanda sabdu 2 kiraan. Ingat
Nampak semua, contoh dekat sini Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tempat bersabdu. Ada tak saya kira 2 kat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Sama je nadanya. Jadi hati-hati lah. Jangan baca macam gini. Bismillahirrahmanirrahim. Senada je. Dia masih ada Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Jadi kalau guru lama dia kata tolong beratkan. Memanglah musaqal kat situ berat. Tetapi dengan kiraan ada. Mati 1 kilo, sabdu 2 kilo. Beratnya 2 kilo. Jadi memang kena jaga bacaan tasydid. Kerana contoh, hari diraikan segala ilmu makhraj dengan sifat. Contoh, bila kita berpuasa 30 hari, hari satu hari raya kita meraikan hari dan meraikan. Betul? Masa baca biasa-biasa, nampak sabdu, raikan ilmu M dengan S. Raikan. Siapa ada ilmu MS, itulah hari raya bagi kita. Meraikan makhraj betul. Rabbil Allah. Nampak tak? Ar-Rahman Nir-Rahim. Untuk latihan. Tapi kalau contoh kalau ada yang nampak macam takalluf je. Bukan. Ini bacaan masa kita tengah kelas. Nanti bila kita macam mana kita nak setting bacaan 2 dengan bacaan 1 tu dengan beratnya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita boleh kontrol. Nanti kita akan ada expert, kita akan ada profesional bacaan. Tapi masa kelas nanti bising kena takalluf sikit, kena berat-beratkan sikit untuk dapatkan rasa beratnya macam mana, insya-Allah. Okey, jadi jaga bacaan tasydid pada 14 tempat. Okey, 14 tempat. Pada suratul Fatihah, dan maka mentakfifkan ia akan satu tasydid daripadanya dengan sengajanya, lagi diketahui akan haramnya dan mengubah akan maknanya dengan dibatas semayanya. Batal tak buat. Benda 2 kilo cerita 1 kilo. Kan penipu. Betul? Tak betul tak? Ni 2 kilo, saya cakap dengan orang 1 kilo. Tipu tak? Memanglah tasydid mewakili 2 huruf. Bila kita tak beratkan, jadi tinggal 1 huruf, kita dah buang 1 huruf. Maka batal. Okey? Habis sebelum ni macam mana? Don't worry. Be happy. Kita tengah mengupgrade keadaan ibadah kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita belajar dengan ilmu, kita upgrade dengan tingkatan ilmu. InsyaAllah. Jangan risau. Okey? Buat macam biasa. Okey, jadi hati-hati. Dan jika mentakfif ia dengan lupa atau jahil, ia akan haramnya atau tidak mengubah ia akan maknanya, maka tiada batal. Bila kita tak tahu, kita buat tak batal. Okey, bila tak tahu maksud tu kita tak ada ilmu. Jadi mengaku je lah tak ada ilmu, senang cerita. Settle lah. Saya dulu pun macam itu. Sebelum ni pernah belajar? Tak. Baru belajar. Buat pengakuan macam itu, supaya terima solatnya. Okey, insya-Allah. Okey, faham? Okey. Dan jadi contoh kita imam, kita makmum. Kita ada ilmu tak ni? Ada ilmu kan? Imam buat silap, jangan hentam dulu. Hentam dulu. Imam tu ada ilmu ke tak ada? Persoalkan. Kalau dia tak ada ilmu, maka tak ada apa-apa. Faham atau tidak? Okey? Jangan. Hati-hati. Kita ada ilmu. Selalu, Ustaz, imam istitolah dot dia tu tak keluar. Main walat pula. Okey? Tapi, buatlah cara yang baik-baik. Ingat, imam kadang-kadang ada, kadang tak ada. Okey? Ingat. Okey? Jadi kat situ ada longgarnya. Okey. Okey, mengulangnya. Okey. Dan demikian engkau ditafsirkan pada masa. Okey. Nombor 6, ketiadaan diam yang panjang dengan tiada uzur, atau diam yang lebih daripada kadar bernafas dan penat, atau diam yang sedikit yang dikosat dengan dia memutuskan akan bacaan. Ni orang kata accident, darurat dalam bacaan suratul Fatihah. Jadi tak boleh diam. Nanti ini saya tunjukkan praktikal. Nombor 6 ni tak boleh diam. Tak boleh dengan tiada uzur. Dengan sengajalah.
Nanti saya akan praktikkan ini. Okey, nombor 6 ni. Okey, nombor 7, dengan ketiadaan lahan yang mencederakan ia akan maknanya kesalahan-kesalahan. Bila ada lahan jali dengan khafi kan. Lahan huruf dengan lahan hukum huruf. Okey, nombor 7, dengan tak ada buat lahan-lahan huruf dengan lahan-lahan hukum huruf. Tengok sini, kita ada ilmu ni. Tajwid, satu hak, satu mustahak. Jangan ada lahan bahagian huruf, jangan ada lahan bahagian hukum-hukum huruf. Huruf-huruf tadi jangan ada lahan bahagian makhraj dengan sifat. Kat sini jangan ada lahan bahagian-bahagian hukum-hukum huruf. Itu. Okey. Ya. Lahan tu ni kesalahan. Okey, kalau kesalahan bab membaca, tengok sini. Okey, kalau lahan bahagian membaca ada dua je. Lahan yang nampak dengan lahan tak nampak. Lahan yang nampak masalah huruf je. Apa dia? Makhraj dengan sifat. Lahan yang tak nampak, lahan-lahan hukum huruf. Idghamnya, ikhfa'nya, okey, izharnya, okey. Tu nanti kita akan nampak. Ada dua lahan. Satu yang hak, satu yang mustahak. Lahan yang hak apa dia? Lahan yang sini apa? Tengok sini. Ini tajwid. Nak baca ada dua lahan. Satu lahan nampak, satu lahan tak nampak. Tengok sini. Ada berapa lahan? Sini lahan, sini lahan. Yang nampak apa? Masalah huruf. Apa masalah huruf? Dua. M dengan S. Lahan yang nampak sangat. Yalah, huruf sin tu kosot, huruf hamzah, faham tak? Masalah tu. Okey, lahan yang nampak ada dua masalah. Apa dia? M dengan S. Lahan yang tak nampak, hukum-hukum. Dua harkat jadi empat harkat. Bacaan nipis jadi bacaan tebal. Idgham tu kau ikhfa, izhar, itu benda basic yang penting. Jagalah dua-dua je. Jadi surah Fatihah jangan ada dua-dua ni. Okey? Okey. Jadi nombor 8, okey. Bahawa membacakan dia pada berdiri atau gantinya kepada uzur. Baca surah Fatihah kena berdiri tegak. Okey, berdiri tegak. Melainkan uzur. Macam ini tegak ke tak? Macam ini? Berdiri tegaklah tu. Berdiri macam ini. Sini berdiri tegak, sini tegak, sini tegak, sini. Dia ada. Sini pun sama. Tahu pula, betul lah. Jangan datang-datang orang tu tengah uzur je tegakkan macam itu. Jangan. Ini masih berdiri tegak lagi. Berdiri tegak. Jadi jangan nampak macam rukuk. Jangan pinggang. Gini. Ini pun masih ini masih tegak lagi. Berdiri kiam. Uzur. Untuk orang uzur. Kalau macam kita yang muda ni, kena tegak lah. Okey. Jadi surah Fatihah tempatnya pada kiam yang tegak. Okey. Right. Okey. Melainkan kalau uzur. Melainkan kalau uzur. Okey. Lepas tu, nombor 9, bahawa tolong dengar untuk diri sendiri. Orang lain nombor 18. Kita nombor first. Bacaan kita sama macam takbir. Kita dengar. Saya orang nombor 2. Kawan-kawan orang nombor 2. Kita kena dengar setiap huruf-huruf tu. Sebab siapa yang jaga surah Fatihah kalau bukan? Siapa yang berikan hak-hak dan mustahak kalau bukan? Kita yang beri, kita yang nampak. Kalau kita ada ilmu, yang nampak dengan tak nampak kesalahan tu, siapa yang nampak? Kita dulu, baru orang lain. Okey? Jom. Kita nampak dengan ilmu. Alhamdulillah. Okey, last sekali. Bahawa tiada menyelangi antara segala kalimah itu dengan zikir yang ajnabi. Okey? Dan tiada takhluk ia dengan sembahyang. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey? Contoh, dahulu Fatihahnya ada membaca amin, dan surah kemudian ni daripadanya sunat nyaring. Okey. Artinya diam sedikit kadar subhanallah dan amin. Okey. Dalam tengah-tengah baca surah Fatihah tu, okey, jangan diselangi baca surah Fatihah tu dengan zikir-zikir yang ajnabi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala. Okey. Alhamdulillahirabbil. Zikir tu baik tak?
baik. Tapi kalau salah tempat, ajnabi lah jadinya. Okey, dalam solat sahaja. Tapi kalau tonton, kalau pernah tak tengok kalau orang tengah baca Fatihah untuk mengubatkan orang, nanti ada diam kejap, nanti dia ada selalunya dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nanti dia akan ada zikir-zikir dia. Itu boleh, sebab bukan Fatihah kan banyak signal. Fatihah untuk anak pandai, Fatihah untuk lindung rumah, nak perjalanan selamat, Fatihah untuk solat. Yang solat tak boleh ada zikir ajnabi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Alhamdulillah, walaupun baik tetapi zalim, salah tempatnya. Okey, wallahu akbar. Itu saja 10 syarat. Okey, 10 syarat membaca suratul Fatihah. Nak baca suratul Fatihah, yang lain semua kita akan tengok pada tajwid. Okey, itu saja untuk pada malam ni. Ada soalan? Ya. Ah, 21. Itulah sebenarnya tak guna malam ni. Tak ada projektor. Sebenarnya tak apa. Boleh tengok video. Tak, maksudnya sebenarnya ada slide. Patutnya ni tak ada. Saya kena tulis. Patutnya ada slide. Semua kalimah-kalimah tu ada. Macam 28 syarat tadi kan. Patutnya tuan-tuan ambil gambar, sebab saya dah siapkan dah. Sebab macam saya, sebenarnya ini baru untuk saya macam ni. Sebenarnya saya dah siap untuk betul-betul memang untuk bengkel punya. Tapi saya ada bawa projektor ni. Ada. Semua dah siap. Minggu depan dah. Minggu depan kita cantikkan. Okey. Kalau ini ke bawah, nanti ni letak kat mana? Kat bawah tu Oh, tembak kat sini okey. Okey. Minggu depan nanti kita tembak sini. Jadi perempuan lah, sedap. Okey, nanti perempuan nampak. Kalau tak nak pakai skrin ni, kalau tak nak pakai board, tembak kat board tak ada. Sebab board nak ada tulis-tulis sikit-sikit. Kalau dulu suratul Fatihah saya buat kat whiteboard, nanti tulisannya kecil, tak apa. Kita tembak sini, kalau ini tak ramai, nanti perempuan belakang, lelaki depan, nanti kita susun lawa-lawa. Okey. Nanti kita projektor. Sebenarnya syarat-syarat tu ada, tak sempat salin, nanti kita akan ada, insya-Allah. Okey, contoh kalau macam nak beli kitab ni, Hidayatus Sibyan. Hidayatus As-Sibyan fi ma'rifatil Islam wal Iman. Kitabnya. Hidayatus As-Sibyan. Okey, fi ma'rifatil iman wal Islam wal iman. Okey. Okey. Tak ayat yang mana? Ini bahasa Melayu lama. Tu sebab saya campur-campur. Yang dekat slide semua dah settle. Saya sebenarnya standby. Saya cakap ada tak? Sebab kat dalam tak ada. Ini last minute saya ambil. Saya letak kat kereta. Sebenarnya semua ada kat projektor. Siap dah semua. Ayat-ayat kita. Yang ini ayat kitab. Kitab lama. Okey. Ulama Nusantara ni. Okey, tapi tak apa. InsyaAllah boleh. InsyaAllah Ini pun paling kurang pun nak buat simpanan sendiri syarat ni. Bukan suruh hafal tau. Tapi nak faham. Sebenarnya dah buat dah pun. Cuma nak kemas-kemaskan sikit. Tapi tertumpu fokus untuk bikin rukun qauli bacaan. Ini sebenarnya ini bonus saya nak share. Ada rupanya dalam rukun 5 ada rukun. Yang rukun okey. Rukun okey ini. Rukun qauli ada 5 kan? Saya ambil yang satu takbir. Jadi ni rukun. Kita belajar ni pergi belakang balik rukun untuk ni. Ada 21. Lepas tu kita jangan lupa kita ada balik lagi satu. Ada berapa rukun ni? Rukun dalam rukun dalam rukun. Ni rukun membaca. Rukun membaca kan kita ada tertib bacaan. Jadi dengan ada ilmu ni, kuatkan ilmu 21 untuk kuatkan yang
Nombor 1 ni takbiratul ihram. Sebenarnya susunan macam itu ni kan kita bila orang awam, contoh rukun qauli ada berapa? 5. Semua orang tahu kan? Nombor 1 apa? Takbir. Tadi okey, sekali lagi. Rukun qauli ada berapa? Yang nombor 1 apa? Takbiratul ihram. Okey, ini semua orang tahu. Yang kita pula hari ni ada dalam satu nak sempurnakan satu ni ada berapa rukunnya? 21. Jadi nak kuatkan ni yang kuatkan ni. Jadi kita belajar ni, kita nak tahu supaya dengan kita jaga ni ini kuat. Tapi kita ada lagi satu rukun bacaan. Tu ilmu tajwid. Jadi sebenarnya kita belajar rukun ini, di sebalik rukun ni kita nak dapat sini sempurna. Nak sempurnakan patah balik belakang, kena nak sempurnakan ni patah balik belakang. Itu ilmunya. Sebenarnya itu goal yang Nabi tahu. Jadi sini untuk maklum bahawasanya dengan adanya 21 ni kuatnya ni, tapi sebenarnya bacaan tu. Okey, bacaan tu. Maka bacaan akan menguatkan 21 menguatkan 1. Jadi kita belajar rukun dalam rukun qauli. Faham atau tidak? Okey. Jadi rupanya kalau saya datang untuk cerita yang sininya, kita dah belajar dah ni dah. Jadi tak nampak. Memang saya akan susah. Ibu-ibu dan ayah Tuan Haji semua akan susah. Sebab kita cerita sini. Buat apa saya nak? Jadi saya beritahu, saya bongkarkan. Rupanya sempurna rukun ni ada dalam rukun ini, ada dalam rukun ini. Okey, jelas tak? Okey. Jadi senang cerita macam ini. Kalau nak betulkan bacaan, saya tekan nombor 1 tadi. Yang sini mesti ada SOP-nya untuk cantikkan ni. Ini cantiknya, insya-Allah. Dan baru dapat keindahannya. Halawatul, masa kita punya kemanisan dalam masa angkat takbir tu. Okay? InsyaAllah. Bukan sekadar imam Allahu Akbar, kita Allah melakukan saja. Okay, insyaAllah. Itu kita nak minta dengan Allah Ta'ala. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada lagi 2 ataupun 3 pertemuan InsyaAllah saya istiqamah dan hadir. Cabaran sebenarnya buat ayat ahad, tapi okey. Harap-harap ya. Ayat ahad. Minggu depan okey InsyaAllah boleh. Wallahu akbar. Okey. Jadi kita akan baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. InsyaAllah kita ambil kesempatan dalam bulan Rajab ni, sebelum kita balik kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم تائبون إلا الله. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni